أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Baharudin. Nombor matrik saya 10-20 F1024. Di dalam video saya pada kali ini, saya akan menerangkan tentang pengertian faraid. Faraid dari segi bahasa mempunyai maksud yang banyak. Antara maksudnya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan juga mewajibkan. Manakala maksud faraid dari segi istilah syarak pula ialah iaitu pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat terhadap harta tersebut sebelum kematiannya. Maka harta tersebut yang telah ditinggalkan oleh si mati akan dibahagikan kepada ahli waris seperti ibu, bapa, suami atau isteri. Dan juga termasuk jika si mati itu mempunyai anak, harta tersebut akan juga dibahagikan kepada anak-anak si mati. Maka bagaimanakah cara untuk mewariskan, membahagikan harta-harta si mati kepada ahli warisnya? Yang pastinya harta-harta tersebut mestilah dibahagikan mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Terdapat juga dalil yang menerangkan tentang cara-cara, iaitu hukum untuk cara-cara kita untuk membahagikan harta tersebut pada ahli waris, iaitu daripada surah An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahawa Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, iaitu separuh harta itu bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya, dan juga seterusnya. Maka di sini kita boleh nampak bahawa Allah SWT telah menunjukkan kita, mengajar kita dalam surah An-Nisa ayat 11 dan juga ayat 12 bahawa tentang cara-cara untuk kita membahagikan harta-harta si peninggalan si mati terhadap ahli warisnya. Maka kita sebagai umat Islam mestilah belajar dan menuntut ilmu supaya apabila terjadinya perkara ini kepada diri kita, kita dapat tahu cara-cara untuk membahagikan harta si mati kepada ahli-ahli warisnya. Sekian saja dari saya untuk pengertian faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mak Nasir. Nombor matrik 10-20 F1025. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan-kesan negatif faraid. Yang pertama akan menyebabkan pemilikan tanpa hak. Kebanyakan waris tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu faraid. Ada yang sepakat melantik abang sulung sebagai pentadbir, tetapi ada juga abang sulung yang menggunakan kuasa veto melantik dirinya sebagai pentadbir atau kepala kuasa tanpa ilmu yang mencukupi. Pentadbir membahagikan secara sesuka hati, lebih memburukkan lagi keadaan. Pentadbir pula mengisytiharkan dirinya berhak ke atas semua harta pusaka si mati selagi belum dibuat pembahagian. Pemilikan atau pembahagian harta sebegini boleh menyebabkan seseorang memakan harta secara salah. Ini kerana selagi tanah itu belum dibuat pembahagian mengikut undang-undang, kebanyakan waris tidak mengetahui siapa di antara mereka yang berhak mewarisi dan berapa bahagian yang mereka berhak warisi. Yang kedua, akan menyebabkan tanah terbiar dan harta tidak terurus dengan baik.
Sekiranya ibu bapa ada meninggalkan tanah tapak rumah atau harta ta'alih yang lain dan tidak diusahakan akan menyebabkan tanah tersebut menjadi terbiar. Lebih-lebih lagi, waris-waris pula tidak maklum berkenaan harta pusaka si mati. Disebabkan tidak tahu siapa yang bertanggungjawab, cukai tanah tidak berbayar, kawasan tanah menjadi semak samun dan lain-lain lagi. Yang ketiga akan mendorong kepada keterangan palsu bagi mencari jalan singkat terdapat waris yang akan memberikan pengakuan palsu apabila membuat permohonan pembahagian perbicaraan harta pusaka sama ada di hadapan hakim mahkamah syariah atau pegawai pembahagian pusaka. Jumlah waris yang sepatutnya 5 orang kemudian hanya diakui 4 orang sahaja dengan meninggalkan seorang lagi. Ini dikenali sebagai kes tinggal waris atau sembunyi waris. Dosanya cukup besar di sisi hukum syarak iaitu memakan harta secara batil. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang salah." Surah Al-Nisa ayat 29. Yang terakhir akan memutuskan hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh kerana lewatnya sesuatu pusaka itu diuruskan akan menimbulkan perbalahan di kalangan keluarga atau ahli waris. Lebih buruk lagi, ia menyemai sikap permusuhan yang asalnya masing-masing ada pertalian darah, rosak sekelip mata sahaja disebabkan oleh sikap tamak. Akibatnya akan rosak struktur keturunan si mati yang telah lama terbina. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najib Zamri, Nometrik 10 DIB 20F1033. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kelebihan faraid. Okey, sebagai seorang Muslim, wajib kita mengamalkan sistem faraid sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam. Antara kelebihan faraid ialah yang pertama, dapat memudahkan urusan kehidupan si waris apabila si mati meninggal dari dunia. Seperti suami meninggalkan isteri dan anak. Sekurang-kurangnya, kehidupan waris terbela dan dapat menggunakan wang perbelanjaan yang ditinggalkan. Yang kedua adalah memberi keadilan kepada pihak ahli waris supaya tiada pergaduhan yang timbul di kalangan mereka. Kerana pada masa kini, ramai ahli-ahli waris yang bergaduh disebabkan pembahagian harta. Okey, yang ketiga adalah mewajibkan semua ahli-ahli waris atau yang kita sebut sebagai al-ijbar menerima harta pusaka secara faraid dan pewaris tidak boleh menegah salah seorang ahli waris yang lain daripada menerima harta pusakanya. Malah, ahli-ahli waris wajib menerima harta pusaka segera selepas kematian kecuali ada yang melepaskan haknya, maknanya dia tak nak ambil bahagian dia. Yang keempat adalah memberi perimbangan ataupun kita sebut sebagai at-tawazun kepada pemilik harta untuk melupuskan hartanya atas kadar 1/3 selepas kematian dalam bentuk wasiat untuk kebajikan dan 2/3 lagi untuk ahli waris sebagai harta pusaka mengikut hukum syarak. Okey, dan yang terakhir adalah mengelakkan monopoli harta oleh beberapa ahli keluarga sahaja tanpa memberi hak kepada ahli waris yang lain. Okey, isi yang terakhir ini selalu berlaku pada masyarakat pada hari ini apabila si mati meninggal dunia. Ada beberapa ahli keluarga yang lain tak nak berikan hak kepada ahli waris yang sepatutnya menerima harta tersebut. Mereka membolak harta-harta tersebut dan mengatakan bahawa itu harta mereka bukan dan tak sepatutnya diserahkan kepada ahli waris yang tadi. So, kita tak bolehlah macam tu. Bila si mati meninggalkan harta tersebut kepada ahli waris yang lain, kita perlulah jujur dan amanah dalam membahagikan harta. Kita tak bolehlah monopoli harta-harta tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Najwa Nazifah binti Rahimi, nombor matrik 10 DIB 17F2051. Okey, kita pergi kepada pembahagian faraid, iaitu yang pertama adalah suami. Sebanyak 1/2 jika si mati iaitu isteri dan tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan ataupun cucu dan ke bawah, dan manakala 1/4 dibahagi jika si mati iaitu isteri mempunyai anak lelaki ataupun perempuan ataupun cucu dan ke bawah. Seterusnya yang kedua adalah isteri.
dibahagi sebanyak 1/4 jika si mati iaitu suami dan tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan ataupun cucu dan ke bawah, dan sebanyak 1/8 jika si mati iaitu suami mempunyai anak lelaki ataupun perempuan ataupun cucu dan ke bawah. Okey, yang ketiga adalah bapa. Sebanyak 1/6 jika si mati mempunyai anak lelaki ataupun perempuan atau cucu dan ke bawah, dan sebanyak 1/6 tambah asobah jika si mati tidak mempunyai anak lelaki ataupun perempuan. Okey, seterusnya kita pergi pada ibu pula. Dibahagi sebanyak 1/6 jika si mati mempunyai anak ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah atau mempunyai beberapa orang saudara iaitu terdiri pada lelaki dan perempuan. Dari keseluruhan harta jika si mati mempunyai saudara lelaki ataupun perempuan sahaja dan tiada anak ke bawah. Dari baki harta jika si mati meninggalkan salah seorang suami atau isteri dan bapa tanpa waris. Okey. Dan seterusnya anak perempuan iaitu dibahagi sebanyak 1/2 jika seorang, tetapi jika dua orang dibahagi sebanyak 2/3 atau lebih dibahagi sama rata. Asabah bil ghairi ini jika si mati mempunyai anak lelaki ataupun perempuan 2/1. Okey, dan yang terakhir adalah anak lelaki. Sebanyak 100% daripada baki asabah sekiranya seorang dikongsi sama rata daripada baki asabah itu sekiranya lebih daripada seorang. Okey, asabah bil ghairi jika si mati mempunyai anak lelaki ataupun perempuan iaitu sebanyak nisbah 2/1. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريدة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم.